Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Di video kali ni, aku bukan nak share pengalaman seram di mana aku nampak rupa seperti itu, seperti ini. Cuma aku nak bersantai-santai sahaja. Cuma aku rasa kisah ni sebenarnya aku tak nak share dengan korang. Sebab kisah ni agak sedikit segan lah, tapi disebabkan aku terima beberapa soalan dan juga ada seseorang ni sharekan satu kisah di mana dia lalui kisah yang seperti tajuk tertera yang korang baca ni. So aku akan kongsikan dengan korang. Cuma kat sini aku jelaskan lah yang aku tak pernah berkenalan ataupun ada kenalan yang ada penyakit split ataupun penyakit yang kita panggil dissociative personality disorder, DID. Aku memang tak ada kenalan seperti itu. Cuma ada orang ni dia tanya kat aku pernah tak berdepan dengan orang yang ada penyakit, atau ramai orang panggil split kan, kekeliruan identiti tu kan. Pernah tak berdepan dengan orang macam tu, dan adakah aku nampak benda-benda yang pelik yang bila dia berubah-ubah tu, adakah disebabkan gangguan ataupun penyakit? Sebenarnya lebih kepada mental illness lah kan benda ni. Cuma aku tak arif bab ni, aku tak tahu dan aku tak pernah buat kajian lebih lanjut tentang benda ni, memang tak ada langsung. Apa yang aku boleh ceritakan, sebab sebelum ni pun di video lain aku pernah share dengan korang kisah yang aku nampak orang tu macam tak sihat, yang aku kata tak semua orang gila tu kita ingat dia gila. Kadang-kadang dia communicate tu dengan sesuatu yang dia nampak orang lain tak nampak, and then kita pun macam terus cakap dia, oh sangat jarang kan, macam dia ni tak betul lah apa semua, sedangkan dia je nampak. Boleh jadi juga macam tu, dan boleh jadi juga dia memang ada penyakit di mana dia dalam bayangan dia sendiri, dia dalam keadaan yang orang kata memang dia tak sihat lah kan, dan perlukan rawatan. Tetapi sekiranya ada kejadian macam tu, memang kalau orang biasa, orang normal ataupun saintis, doktor-doktor apa semua, dia orang akan cakap penyakit ni ialah penyakit mental. Yang tu aku faham. Cuma kat sini aku nak share pengalaman aku lalui. Satu kisah pengalaman aku ni, dan aku rasa kisah ni kalau korang dengar pun korang macam unexpected, sebab kisah dia macam pelik sikit, agak tak masuk akal, tapi itulah realiti yang aku lalui. Dan aku akan share dengan korang kisah satu pengalaman daripada seseorang ni yang dia pernah ada kenalan yang dia sendiri pun keliru sebenarnya orang ni kena gangguan ataupun split. Macam tu lah. So hari ni aku start dengan cerita pengalaman aku tu dulu. Dulu aku ada kenal dengan seorang lelaki ni. Aku kenal dia dekat WeChat masa tu. Zaman look around lah. So dia ni bukanlah boyfriend aku. Kita orang berkawan sahaja. Tapi dia ni sangat-sangat baik. And satu hari tu dia macam ajak jumpa tau. And waktu tu aku dengan dia dah berkawan lama lah. Macam lebih kurang nak dekat setahun lebih kenal kat WeChat, tak pernah jumpa, selalu macam borak-borak kat dalam chat, and then aku selalu like dia punya post, dia like aku punya post. Macam tu je. Sampailah satu hari tu dia ajak aku jumpa. So aku ni seorang yang tak berapa nak berani juga keluar dengan seseorang tu. First time hanya berdua lah. So selalu aku akan cakap, boleh tak nak bawa kawan, ataupun dia sendiri ke kena bawa kawan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi ada satu hari tu, masa kita orang janji untuk berjumpa tu, aku memang tak ada someone yang memang aku boleh bawa. Lepas tu aku jadi macam, tundalah, tak nak jumpa lah kan, aku macam tu. Tapi dia kata, okay, kalau aku tak yakin dengan dia, dia kata dia bawa someone, and then dia kata kita jumpa kat tempat terbuka. Yang tu masa tu kita orang jumpa kat kedai mamak. So aku macam, okay lah, maksudnya dia tak perlu pick up aku, kita orang jumpa kat luar. So tak adalah apa yang pelik-pelik. Jadi waktu tu aku pun pergilah kat kedai mamak tu. Masa aku pergi kat kedai mamak tu, aku dah nampak lah dia dengan seseorang ni. So lelaki juga. So aku sampai tu, dia orang dah order minum, and then dia tanya kat aku nak minum apa. Tapi yang dibawa tu dia kata kembar dia, tapi sangat-sangatlah tak sama. Muka dia orang berbeza tau. Macam mungkin kembar tak seiras macam tu lah. Masa aku sampai tu, kembar dia memang tak cakap apa-apa dengan aku. Sebab masa aku sampai tu, aku sempat dengar lah yang kenalan aku ni dia cakap, nanti dia sampai kau jangan cakap apa-apa. Macam tu lah lebih kurang. And aku pun senyum je lah. Masa aku duduk tu aku senyum. Lepas tu dia bagi tahu lah, dia kenalkan ni dia punya kembar. So aku tanya ke dia, oh ya ke kembar? Sebab muka dia orang lain tau. Lepas tu dia kata, ya kembar, sama tarikh lahir, cuma muka je berbeza. And entahlah, kalau aku tengok kembar ni selalunya muka lebih kurang. Kalau berbeza pun paling-paling
nampak juga iras-iras. Diorang ni memang nampak tak sama langsung. So aku macam tak adalah cakap banyak ke apa. And then kita orang borak macam biasa. Dia ni businessman tau. Kalau korang tengok dia, nampak dia macam seorang lelaki yang very cool and sempoi je, boleh borak apa-apa. And dia juga ada banyak knowledge di mana dia tahu persekitaran, dia tahu kes-kes terkini, jenayah. Dia macam tu lah. Borak dengan dia lebih macam borak benda-benda isu semasa. So kalau macam waktu tu aku jenis mental yang suka pembangunan, suka yang sesuatu yang orang kata apa ni, gempak-gempak, menarik lah. Tapi waktu tu aku student, so aku rasa macam bila aku kenal dengan dia tu, aku rasa macam boringnya lah Mamat ni yang skemanya masa tu lah. Lepas tu tak ada banyak-banyak pun borak. And then aku rasa macam dia ni baik. Okay, borak dengan dia santai macam biasa lah. Habis jumpa semua tu, aku pun balik lah macam tak ada apa-apa. Okay, masa tu malam dia check aku macam biasa apa semua. Itu first date. Okay, aku akan ringkaskan cerita dia sebab yelah, buat apa aku nak cerita kisah perkenalan aku dengan dia kan. Cuma aku nak ceritakan kat sini apa yang terkait. Second dia tu dia ajak aku jumpa, tapi bukanlah pada hari yang sama, gap beberapa minggu macam tu lah. Dia ajak aku jumpa, dia ajak aku pergi lunch. Masa tu aku cakap dengan dia boleh, tapi macam lewat sikit lah. Kiranya tak dikirakan lunch lah, kiranya macam nak dekat dinner macam tu. Lepas tu aku cakap kat dia, aku tanya kat dia, kembar dia ikut ke? Lepas tu dia cakap kembar dia tak ikut kan. Aku pun macam okay lah, tak apalah, sebab first time aku dah jumpa dengan dia, aku dah kenal dia. So aku macam ada keberanian lah, sebab aku rasa macam dia ni okay kot. Lepas tu dia datang pick up. Masa tu aku pun keluar dengan dia. Okay, sampai separuh jalan, tiba-tiba aku nampak kembar dia tau. Tiba-tiba aku nampak macam, bila aku tengok dekat side mirror kan, tiba-tiba aku rasa macam ada orang ke belakang aku ni. Aku ingat kan macam ada hantu ke apa kan. Lepas tu aku pun tengok belakang. Lepas tu cakap ikut juga aku kata. Lepas tu aku terus pandang kata pergi 2 orang je. Lepas tu dia pandang belakang, lepas tu dia gelak-gelak macam asal ikut. Tadi dia kata tak nak ikut, tadi kata ngantuk dia macam tu kan kat kembar dia. Lepas aku macam apa lelaki ni sebab kembar dia kan. Lepas dah macam tu aku pun diam lah. Tapi kembar dia memang tak pernah borak aku. Dia asyik gelak-gelak, macam gelak-gelak menganjing ke. Lepas tu macam ada apa-apa isu ke apa semua, dia buat muka lah, mimik muka. Dia tak bercakap apa pun. Aku tak tahulah, mungkin kembar dia yang kenalan aku ni tak bagi dia cakap apa-apa ke, wallahualam. Lepas tu kali ketiga tu dia ajak aku keluar. Aku tak ingat bila sebab lama juga kenal dengan dia. Kali ketiga lah kiranya untuk dia keluar dengan aku. Tapi dia kata kat aku bukan dia yang pick up aku, dia kata kembar dia yang akan pick up aku. Aku terus macam krik-krik. Aku kenal dengan dia, kenapa dia suruh kembar dia yang ambil aku kan. Lepas tu aku pun macam fikir-fikir. Aku kata tengoklah macam mana kan. Lepas tu dia kata tolong lah Cak, sebab dia kata dia ada kerja. So dia kata memang dia suruh kembar dia yang ambil aku. Aku pun fikir-fikir okey lah. Lepas tu aku cakap, lepas kembar dia ambil tu, kita orang nak jumpa kat mana? Maksudnya aku dengan dia nak jumpa kat mana kan. Lepas tu dia cakap kat aku, okey tak apa, nanti kembar dia ambil, nanti kembar dia akan drop aku dekat tempat yang dia duduk tu. And then baru aku naik kereta dengan dia. So aku pun macam setujulah macam tu, sebab aku memang dah kenal kan. So aku rasa macam okey kot dia orang ni. Tunggu tak datang. Kembar dia tak datang. Masa tu aku dah siap So aku macam bebal sikit lah. Dulu aku macam cepat melata lah. So aku macam ada krisis lah sikit dengan dia. Aku macam tak puas hati lah sebab dia janji macam tu. Aku dah siap semua, tiba-tiba tak datang kan. Okay lah, lepas tu kita orang tak kontak agak lama juga macam tu. Sampailah satu hari tu aku tak tahu dulu waktu zaman aku main WeChat, aku jenis macam lu orang, lepas tu orang add aku tau. Aku tak add orang, tapi lu orang add aku accept je semua orang. Aku tak kisah orang tu macam mana ke, siapa ke, as long as dia Melayu aku accept je. Tapi alhamdulillah masa tu bukan masa zaman yang orang kata apa, kenalan yang agak-agak macam yelah macam bahaya kan. Masa tu macam okey-okey lagi lah, zaman baru-baru WeChat, bukan zaman-zaman yang sekarang ni dah penuh dengan lucah apa sebagainya. Tak ada dah. Dulu-dulu okey-okey tau kenalan kat WeChat kalau lu orang. So dekat WeChat aku ramai kenalan tau. Sampailah satu hari tu, okey aku dengan yang kembar ni memang dah tak contact sebabkan kes gaduh krisis tu. And dah beberapa minggu ke kat bulan jugalah aku tak contact dengan dia. Sampailah ada satu hari tu aku duk main-main WeChat, aku duk post-post moment kan, orang kata. Okay, aku post, aku scroll kan, aku nampak lah satu post ni, si kenalan aku ni lah, dia post. Kan kita orang dah tak contact lama, dia post. Setelah lama juga aku stalk dia pun, dia tak ada post apa-apa. Dia pun tak ada chat aku. Mungkin dia pun bengang gak sebab aku tak puas hati dengan dia itu. So dia post satu posting ni kan, dia macam bagi tahulah dia pergi kat satu tempat ni, macam ada event apa-apa semua. And dekat situ, korang ingat tak dulu WeChat, kalau macam kau ada berkawan dengan seseorang kawan dia juga, kau akan nampak lah dia like. Tapi kalau kau tak ada kawan yang berkawan dengan dia juga, kau tak akan nampak siapa yang like dia punya posting kan. So waktu tu ada satu like tu yang aku kenal tau. So macam bukan aku kenal lah, maksudnya dia dalam friend list aku tau. Jadi aku pun klik lah bahagian tu. Aku pun tengok, macam aku pun tak ingat dah bila aku accept Mamat tu. And then aku pun share,
Aku usah-usah dia, aku tengok posting dia apa semua kan. Lepas tu aku macam jadi terlintas nak tanya lah. Sebab bagi aku, lelaki ni kalau dia look around, dia akan add perempuan tau. Jarang lah dia add lelaki juga, melainkan dia gay kan. So aku macam terlintas nak tanya dia lah. Aku check dia, aku tanya kat dia, kenal ke dia ni kenal ke kawan aku yang kembar tu kan. Lepas tu dia cakap siapa Lepas tu dia cakap yang mana satu. Lepas tu aku pun ambil gambar dia, aku screenshot, aku pun hantar kat dia. Aku cakap dia ni lah. Lepas tu dia cakap kenal kawan sekolah dia dulu. So aku pun cakap oh ya ke. Lepas tu dia cakap kenapa kenal ke, macam mana kenal, kawan dengan dia juga kan dekat WeChat. Lepas tu aku cakap kawan dengan dia juga. Lepas tu dia tanya macam mana kenal. Aku pun cakap alah melalui look around macam tu lah, pernah jumpa lah, rapat jugalah aku cakap kan. Lepas tu dia kata okey lah, bagus lah, dia tu baik kan, kawan dengan dia. Macam dia pun macam nak recommend aku dengan Mamat tu lah. Lepas tu aku pun borak-borak biasa je macam tak tahulah, tapi sekarang ni dalam krisis. Aku tak adalah cerita aku gaduh dengan dia sebab apa ke, cuma aku bagi tahu kat dia lah macam aku dengan kawan aku tu yang kembar tu ada problem sikit aku cakap. So dah lama tak contact, ni baru tengok dia post and then nampak you pun like dia punya posting tu, so saja nak tanya kan, rupanya you kenal juga. Aku cakap memang rapat lah dulu, kawan satu sekolah dia cakap tu. Okay, habis lah kat situ. Satu hari tu aku post lah satu ayat macam ayat madah-madah benda tak, aku tak ingat dah zaman tu kan. Tiba-tiba kawan dia tu komen, dia dah start macam ramah lah sebab aku dah start chat dengan dia. Padahal waktu selama dia jadi friend list aku tu, dia tak pernah chat aku pun. Lepas tu dia tanya kat aku hubungan aku dengan kawan dia tu. And then aku cakap lah tak ada pun, lepas daripada kes yang ada krisis tu terus tak contact dengan dia langsung. Lepas tu dia cakap lah oh ya ke, gaduh ke. Lepas tu macam mana, dia macam nak bagi tahu kat aku yang dia nak tolong aku dengan Mamat tu. Tapi aku cakap aku dengan dia tak ada apa-apa special relationship pun, so tak ada masalah lah kan. Orang tak nak check, kita okey je. Orang nak check, kita okey je, aku cakap tu kan. Lepas tu dia kata kat aku macam ni tak apalah, kalau nak berbaik dia boleh tolong. Lepas tu aku macam malas nak layan apa semua kan. Tutup melarat-larat borak-borak. So aku tanya dia, dulu satu sekolah dengan dia, satu kelas ke? Lepas tu dia cakap satu kelas. Lepas tu aku cakap satu kelas dengan kembar dia ke? Lepas tu dia macam pelik. Dia kata kembar? Dia pun ada kembar dia macam tu kan. Lepas tu aku cakap dia ada kembar lah, aku cakap tu. Lepas tu dia kata mana ada, dia cakap tu, dia tak ada kembar, dia 3 beradik je dia tu kan. Tak tahulah pula kalau dia ada adik-beradik yang I tak tahu kan. Tapi rasa memang 3 orang je, dia, abang dia dengan adik perempuan dia cakap tu. Lepas tu aku pun macam terus jam. Aku pun tak apalah. Tapi sebab kita orang selalu jumpa, memang ada kembar dia. Tapi masa tu memang dah syak dah. Macam serius lah dia ada kembar. Sebab muka tak sama pun. Aku pun terlepas cakap. Aku cakap lah, masa aku jumpa kembar dia tu pun memang muka tak sama. Sebab selalunya kembar ni mesti muka lebih kurang. Paling-paling pun kalau tak lebih kurang pun jantina berlainan. Tapi muka mesti macam ada sikit mirip-mirip. Tapi ini memang berlainan sangat-sangat. Yang macam kenalan aku tu dia cerah. Yang macam kembar dia tu macam gelap sikit. Lepas tu beza sangat tinggi. Beza mata, beza hidung, beza kan. Lepas tu dia cakap lah kat aku, ke abang dia kan macam tu. Lepas tu aku cakap tak sure lah. Lepas tu aku tanya kat dia, ada gambar ke? Lepas tu dia cakap dia tak ada sebab dia dah lama tak lepak dengan kawan aku tu. Habis lah macam borak benda lain aku tak ingat dah. And aku pun tak korek apa-apa dah. Lepas tu selang beberapa lama macam tu, tiba-tiba kenalan aku tu contact balik aku. Tu pun sebab lepas aku post gambar macam mana aku pergi jalan kat mana, entah tempat tu dekat dengan office dia. And then dia pun komen, start tu dia terus PM aku tu kan. Dia cakap kat aku, lalu kat sini tak bagi tahu pun, dekat dah dengan office apa semua-semua kan. Lepas tu aku cakap kan dah tak nak kawan dah. Aku pun cakap tu kan. Lepas tu contact. Entah macam mana dia pun kata lah, pas hari tu ke, lepas hari tu dia ada busy hal lain, dia lupa terus nak contact aku. And then dia cakap marah lagi ke? Lepas tu aku cakap tak adalah, benda dah lepas. Aku pun minta maaf kat dia. Lepas tu okey semua. Tiba-tiba malam tu dia ajak dinner. Aku pun macam okey kot nak dinner dengan dia kan. Keluarlah. Masa tu tak janji di pick up aku tau. Aku macam terus bagi tahu kedai mana. And then aku pergi kat kedai tu. Sampai ke kedai tu aku cari-cari kan. Lepas tu cakap mana kembar you kan. Kata bawa kembar sekali. Lepas tu dia cakap dia tak nak ikut kan macam tu. Okey, aku pun tak apalah. Sebab aku memang tak nampak pun kembar dia tu. Dah makan, settle semua nak balik. Masa nak balik tu dia kata nak hantar aku. Sebab aku pergi kat situ naik taksi tak silap aku. Ke kawan aku hantar, aku tak ingat dah. Lepas tu masa nak balik tu dia hantar aku. So masa sampai kat rumah aku tu, aku tiba-tiba nak tanya kat dia. Aku pun cakap kat dia, sorry lah kalau nak tanya kan, kenal tak sekian-sekian. Aku beritahu lah nama kawan dia yang kawan kat aku Wishat ni. Lepas tu cakap kenal, kawan baik dia waktu sekolah. Tu dia tanya kat aku macam mana boleh berkawan. Lepas tu aku cakap mungkin sebab masa look around dulu kot, tak tahu. Tapi dia dah ada dekat dalam friend list. Lepas tu cakap kenapa tiba-tiba nak tanya pasal dia, macam mana tahu dia tu kawan dia kan. Lepas tu aku pun cakap lah, sebab nampak ada satu post tu dia pun like. Selalu kan bila kita nampak like tu kan kawan dia antara kawan kita juga. Lepas tu dia pun cakap lepas tu aku cakap tak apalah, terima kasih semua-semua. Aku pun nak masuk rumah. Tiba waktu aku nak masuk rumah kan, tiba-tiba dia cakap kat aku,
dia pandang aku, dia banyak macam tu kan. Lepas tu aku cakap, kenapa? Lepas tu tiba-tiba tanya kat aku, dah puas korek pasal air dia tu? Lepas tu cakap, korek apa pula, nak tahu apa pula kan. Kena tanya kat dia, kenapa, ada rahsia apa-apa ke? Lepas tu lagipun tak kisahlah kan, aku cakap tu. Kalau rahsia ke apa gitu, bukan ada apa-apa hubungan pun. Aku macam sembang santai. Aku dulu macam bodoh sikit tau. Aku macam borak-borak pun style biasa-biasa je. Lepas tu kan tiba-tiba dia cakap macam ni kat aku, tak apalah kau tak nak jujur, okay lah, Assalamualaikum tu kan. Lepas tu aku pun pisah dengan dia. Lepas pada tu aku dah rasa macam creepy gila tu kenal dengan dia. Aku rasa macam dia ni psycho, kenapa macam lain je kan. Lepas tu aku terfikir kak yang kawan dia kata dia tak tahu apa pasal kembar dia apa semua. Pasal aku dah mengarut tau. Aku dah fikir ke kembar dia dah mati ke apa semua. Aku dah fikir bukan-bukan. Lepas tu aku balik malam tu, tiba-tiba macam badan aku seorang sejuk. Aku tak tahu kenapa. Esok tu tiba-tiba dia contact aku, dia kata dia nak bagi barang kat aku. Aku pun pergi jumpa dia kejap kat taman. Lepas tu aku jumpa dia kan, dia bagi aku ubat. Dia kata takut demam dia tu. Lepas tu aku macam terkejut. Semalam memang aku rasa macam sejuk kan, kenapa tiba-tiba bagi aku ubat. Lepas tu cakap kenapa tiba-tiba cakap macam tu. Lepas tu cakap tak adalah, takut demam kan dia tu. Lepas tu aku tak bawa kembar ke aku macam tu kan. Lepas tu cakap tak, sekarang ni you tanya-tanya ni sebab you tanya ni memang you saja nak test I ke you memang dah tahu ni tu. Lepas tu aku tahu apa? Lepas tu masa tu muka dia macam dah lain kan. Lepas tu aku tak apalah, terima kasih lah. Aku dah rasa risau kan. Aku takut lah kok dia mengamuk ke apa kan. Aku balik tu aku macam terlintas nak chat member dia tu. Lepas tu aku pun mesej dengan member dia tu. Aku cakap lah aku dengan Mamat tu dah okey semua kan. Lepas tu aku cakap dia macam pelik sikit lah. Masa kawan dengan dia dulu betul ke dia macam okey ke apa ke, ataupun dia ada macam perangai pelik-pelik ke baran ke. Aku macam nak korek-korek lah. Lepas tu masa tu lah member tu cakap tak ada, dia tu baik sangat-sangat. And then keluarga pun datang daripada keluarga yang okey, tak ada masalah apa semua. Lepas tu aku cakap lah tak, sebab dia macam pelik-pelik. Lepas dia dah tahu yang kita kawan dekat WeChat ni, dia tanya benda-benda yang pelik. Macam dia kata dah puas korek apa semua, apa benda aku cakap tu kan. Lepas tu yang member tu macam terpinga-pinga lah, apa hal kan, kenapa dia cakap yang tu. Lepas tu aku cakap tak apa, malah fikir. Malam tu betul-betul tepat pukul 12 aku terima chat daripada member dia ni. Member dia ni cakap macam ni, you ingat tak hari tu you cakap you ada jumpa dia kan, you kata dia ada kembar kan. Betul cakap yelah. Lepas tu dia cakap kat aku, tak, I rasa bukan kembar dia kot, abang dia kot, dia macam tu. Lepas tu aku pun cakap lah, tak tahulah, malas nak fikir kan. Lagipun dah lah malas, macam nak jumpa dia sebab dia tu macam dah sesuatu sangat, risau kan aku macam tu. Lepas tu dia cakap kat aku, I rasa je kot abang dia, tapi sebenarnya abang dia tu dah tak ada tau. Abang dia dah meninggal. Abang dia meninggal masa tu ada kes terjadi dekat sekolah dia. Masa tu dia balik sekolah macam mana entah, abang dia naik motor lepas tu accident. So orang tahulah yang abang dia accident, tapi masa tu orang tak tahu yang abang dia dah tak ada. Orang tahu abang dia macam koma macam tu lah. So dia ni pun tak tahu. Dia tak tahu langsung yang abang orang tu dah tak ada. Lepas tu dia tanya kat aku, masa aku jumpa tu, macam mana rupa abang dia. Lepas aku cakap lah, aku bagi tahu lah dia tu macam tinggi sikit, kulit dia gelap. Aku bagi tahu lebih spesifik lagi lah kan, supaya member dia ni boleh bayangkan seperti macam mana rupa yang aku nampak tu kan. Lepas tu dia cakap kat aku, tak lah, sebab abang dia memang dah tak ada dah. Rasanya abang dia lah kot dia tu, tapi abang dia memang dah tak ada dah. Lepas tu baru dah dia cerita kat aku, lepas pada kes aku tanya-tanya macam tu, dia kata dia memang tak berhubung pun dengan kawan tu. Macam maksudnya dia dah lama tak jumpa. Lepas tu hari tu lah, selang 3 hari daripada lepas aku check dengan dia tu, dia kata dia orang ada macam jumpa macam mana tu, Mamat ni ada. So masa jumpa dengan Mamat tu lah yang dia macam baru terlintas nak tanya. Masa tu dia tanya pasal aku, tapi Mamat tu macam tak mengaku yang dia ada kenal dengan aku. Lepas tu entah macam mana tah, dia kata dia ada borak-borak macam mana entah. Lepas tu ada member lagi seorang yang rapat juga dengan dia ni bercerita, and dia bagi tahulah yang sebenarnya abang dia tu dah meninggal masa koma tu. Dia orang macam ada cerita lah, dia orang ada kisah dia orang sendiri tu, yang aku sendiri pun tak tahu macam mana kesahihan cerita dia, tapi member tu cerita kat aku macam tu. And dia bagi tahulah yang abang dia tu dah meninggal tau. And lepas tu adalah member dia cakap, kadang-kadang kawan dia ni macam pelik-pelik. Kadang-kadang kawan dia cakap abang dia hidup lagi lah, abang dia ada dekat ICU lah, macam pelik-pelik lah sometimes, but not all the time lah. Lepas tu member yang kawan dengan aku ni, dia cakap kat aku, I rasa kan dia ni macam tak berapa sihat sangat. Mungkin sebab dia tak boleh terima pemergian abang dia. Tapi dia macam pelik jugalah. Kalau aku nampak tu, maknanya kata, maknanya abang dia hidup lagi lah kan dia tu. Lepas tu aku macam terfikir juga,
Tapi memang nampak real pun. Takkanlah nampak hantu pula. Aku macam bergurau-gurau lah dengan Mamat ni dia tak tahu yang aku ni memang jenis nampak-nampak. So dia macam pelik juga. And dia pun was-was yang ada nak percaya yang seorang lagi tu cerita kat dia yang katakan abang dia tu dah meninggal ke belum tu. Yang tu dia jadi keliru. Lepas tu kat situ lah yang jadi macam satu tanda tanya. And then lepas pada tu kerap gila member dia tu check aku. Macam nak tanya lah ada lagi jumpa dia ke tak. Ada tak dibawa ke yang dia kata kembar konon tu lah. Dia tanya. Lepas tu aku macam aku dah tak contact langsung dengan dia. Lepas tu aku macam dah tak nak ambil tahu dah. Tiba-tiba ada satu hari tu member dia ni chat aku. Dia hantar satu voice. Voice tu perbualan dia dengan kawan aku yang kata ada kembar ni. Dia tanya satu soalan berkaitan abang dia. And kenalan aku tu bagi tahu yang abang dia meninggal tarikh sekian-sekian apa semua. Lepas tu dia kata lepas pada kemalangan tu meninggal. Dia koma dalam masa 2 bulan macam tu. Lepas tu dah meninggal. And dia memang sangat-sangat normal. Tak nampak macam sakit. Dia bagi tahu yang dia sedar yang abang dia dah meninggal. Tapi kau bayangkan dia jumpa aku. Dia macam real nampak yang seolah-olah dia nampak juga yang dia kata kembar tu. Padahal kembar tu arwah abang dia. Aku tak tahu sama ada dia ni ada masalah mental ataupun masalah dia memang saja nak test aku ke ataupun dia memang saja tak tahulah nak kata dia saja nak test aku pun takkanlah daripada awal dia cakap dia bawa someone tu ialah kembar dia. And then dia tengok aku nampak pun dia macam relax je. Aku tak sure tapi aku rasa macam mungkin dia tak sihat kot, macam dia nampak benda tu. Sometimes dia okay, sometimes dia tak okay. Masa dia jumpa aku first time tu dia bawa tu dia nampak dan aku pun nampak dia rasa macam benda tu real. Bila time dia dah sedar, bila dia dah tahu abang dia dah meninggal, dia akan back to normal. Yang sebenarnya dia memang tak ada sesiapa. Kau faham tak? Tapi masa aku kenal dengan dia tu pada awal tu dibawa tu aku tak sure lah sama ada dia nak test. Tapi aku nampak macam dia bukan pura-pura tau. Jadi nak ceritakan dia tak ada kembar dan yang dibawa tu ialah kalau aku yang nampak tu mungkin itu adalah jelmaan abang dia. Sebenarnya abang dia dah tak ada. Bukan kembar dia. Tapi aku tak tahu mungkin dia create benda tu menjadi seperti itu kembar dia. Sebab mungkin dia terlalu rapat dengan abang dia ke. Wallahualam, aku tak dapat jawapan dia. Cuma bila orang tanya kat aku berkaitan dengan penyakit ni, aku boleh relatekan dua benda tau. Memang mungkin orang yang macam ni dia ada masalah mental juga, di mana dia tak boleh terima keadaan tu ataupun dia ada kekeliruan di dalam kepala otak dia kan. Mungkin macam dia bukan satu benda yang kita nak hina ataupun satu benda yang kita kata dia ni penyakit gila ke apa. Tak, dia ni macam penyakit ke tak. Mungkin kita tak tahu trauma yang dia lalui. Kau faham tak? So dia nampak macam tu. Tapi bagi pihak aku pula, sebab aku nampak jemaah tu and aku rasa macam ya real. Sebab dia pun nampak. Sebab bagi aku macam bukan semua orang nampak benda ni. Jadi bila dia pun nampak ya benda tu real. Aku rasa macam tu. Kau faham tak? So itu yang terjadi dekat aku. Bila mana macam kadang-kadang orang tu rasa benda tu ada dan aku nampak dan dia pun rasa ya. Tapi Mamat tu memang tak nampak macam sakit langsung. Nampak macam okey sahaja. And bila masa dia kata kembar tu, aku tak tahu kenapa dia kata kembar. Kenapa tak jujur tu abang dia je. Kalaupun kata dia nampak juga apa yang aku nampak. Tapi yang tu aku tak dapat jawapan. Mungkin dia sendiri yang rasa macam dia tahu abang dia dah meninggal. Tapi dia nak bagi nampak macam kemas sikit dia kata kembar dia ke. Wallahualam. Tapi itulah dia yang aku lalui. So lepas aku dah tahu reality yang aku dengar voice dia orang borak tu yang dia kata abang dia dah meninggal tu kan. Lepas tu dia ada tanya soalan lah. Dia macam tanya, kau 3 beradik je kan? So Mamat tu jawab dia, yelah kau kenal aku lama takkan kau tak tahu macam borak-borak macam tu kan. Aku terus jadi macam terkejut. Aku macam ada takut juga. Aku rasa macam, psycho ke? Sakit mental. Aku macam keliru dan aku banyak bertanya-tanya juga kat diri aku sendiri. Tapi setelah aku buat conclusion, aku rasa macam mungkin dia tak sihat juga dalam masa yang sama. Dan mungkin waktu tu nak dijadikan cerita, mungkin dia ni separuh nampak. Macam ada time dia nampak abang dia tu, and then dia ada time dia create yang abang dia tu sebenarnya dah tak ada, tapi yang dia nampak tu apa. So dia letakkan sebagai itu adalah sebagai dia punya kembar. Boleh jadi macam tu, aku tak tahu. Mungkin doktor yang boleh jelaskan benda ni. Tapi itulah keadaan yang aku lalui. Lepas pada aku dah tahu kebenaran tu, aku macam slow. Lepas tu aku memang block dia. Sebab aku rasa macam tak berani kan. Takut ke depan tak apa-apa jadi. Aku elak daripada benda macam tu lah. Memang bunyi agak macam kejam sikit. Tapi waktu tu sebabnya aku dengan dia memang tak ada apa-apa special relationship. And aku dengan dia pun berkawan biasa je. Kita orang selalu lepak pun borak-borak pasal bola, borak pasal cerita-cerita. Tak ada apa orang kata special issue pun kita orang borak. So bagi aku macam kalau tiba-tiba aku larikan diri pun tak ada apa-apa. Sebab kita orang punya hubungan bukan adalah hubungan yang every morning nak wish morning, lepas tu nak tidur pun nak bagi tahu, tak ada. So aku rasa macam tak ada masalah lah kalau aku tak berkawan dengan dia kan. Cuma aku elak tu sebab aku elak macam aku serba salah pun ada. Aku takut macam nanti bila aku nampak
aku punca dia lagi kekeliruan dalam kepala otak kan. So aku jadi macam tak nak lalui lebih lagi. So itulah dia pengalaman yang aku lalui. Ini adalah penyakit dan dia perlu disembuhkan. Maksudnya perlu dirawat. Bukan benda yang orang kata cincai-cincai, yang orang ni nampak cakap seorang, oh gila dia nampak benda-benda yang pelik. Tak, kita kena hormat dan kita kena bantu orang-orang yang macam ni. Tapi bagi sudut aku tak ada kekuatan dan aku tak ada kelebihan untuk bantu dia. So entahlah, mungkin family dia tahu kot apa yang dia lalui. Aku harap dia okey-okey sajalah. Pas kejadian tu yang membuatkan aku macam fikir balik, oh patutlah ada satu hari tu dia kata kembar dia nak ambil aku tu, aku tunggu-tunggu tak datang-datang sebab tak wujud. Kau faham tak? Jadi itulah dia peristiwa dia. Aku sebenarnya dah dapat jawapan ni daripada dulu lagi. Tapi aku cuba ignore benda tu. Sebab aku rasa macam malu dengan diri aku sendiri. Aku rasa macam bersalah. Aku rasa macam, ke aku yang buat dia jadi keliru macam tu. So lama jugalah aku simpan cerita ni. And aku rasa seorang je kot kawan aku yang tahu kes ni. Tak ada orang tahu sampailah hari ni aku bercerita sebab ada orang bertanya. Dan ada seorang yang dia cerita kat aku, dia keliru dengan pasangan dia. Di mana dia macam dah nak try serius dengan pasangan dia ni. Tapi dia macam ragu-ragu untuk teruskan hubungan sebab dia kata pasangan dia ni ada satu masa tu pakai tudung, ada satu masa tak pakai tudung. Tapi first time dia kenal dengan perempuan ni memang tak pakai tudung lah. So tiba-tiba dia pakai tudung tu, dia rasa macam mungkin girlfriend dia ni nak berubah lah. Dia macam happy sangat lah dengan girlfriend dia. Tapi dia kata makin dia kenal, makin hari makin pelik. Dia kata perangai girlfriend dia ni berubah. So dia cakap masa bertudung perangai dia macam ni, bila tak bertudung perangai dia macam ni. So bila dia tanya kan, dia kata tak, dia tak berubah. Girlfriend dia tak sedar benda tu. Lepas tu dia tanya kat aku, kalau keadaan macam tu adakah kerana dia dirasuk ke apa. Bagi aku sebenarnya dulu aku macam tak boleh terima juga orang kata perkataan seseorang tu kekeliruan identiti, macam cerita split tu kan. Aku macam ada ke kes macam ni. Tapi bila kita baca kisah-kisah daripada luar negara apa semua, benda tu ada sebab penyakit kan. Tapi untuk kes dia ni, dia kata yang dia peliknya bila perempuan tu tak bertudung, perempuan tu seolah-olah macam dirasuk. Dia kata bila macam dia orang keluar kan, tiba-tiba kat kedai makan, perempuan tu baling sudu, tiba-tiba perempuan tu jadi macam sesuatu, and then ada budak-budak kecil sekitar dia menangis. And aku cakap kat dia, mungkin kes-kes macam ni mungkin juga ada gangguan-gangguan seperti itu. Tapi bila dia kata bila bertudung perangai lain, bila tak bertudung perangai lain, yang tu aku tak boleh nak relate dengan sesuatu yang aku kata gangguan. Mak aku ada cakap kat dia lah, pergi berubat kan. First pergi berubat, tengok macam mana keadaan apa semua. Lepas tu jumpa juga doktor. Maksudnya rawat dua pihak, di mana tradisional secara rawatan Islam, and pergi juga dekat hospital rawat and takut ada masalah apa semua kan. Tapi dia kata memang dia pelik. Lepas tu dia kata kadang-kadang bila dia jumpa girlfriend dia tak bertudung, girlfriend dia bercakap sorang-sorang, ada dekat hutan apa semua. And then dia ada send satu gambar lah. Gambar ni gambar perempuan tu tengah duduk, tengah macam gaya dia macam tengah bercakap dengan seseorang masa tu. Dia suruh aku tengok gambar tu ada benda ke tak. To be honest, dalam gambar tu memang tak nampak apa-apa. Macam aku cakap lah, benda-benda macam ni kalau kita ambil gambar, kalau berapa ramai pun kalau hantar ke aku, kalau benda tu tak ada, tak termasuk, takkan ada. Sebab aku dah banyak kali cakap benda ni, tapi orang selalu keliru benda ni. Dan bila aku tak dapat jawab apa semua, orang kata aku menipu lah apa semua. Tapi benda ni memang real. Kalau korang pergi tanya dekat mana-mana paranormal pun, kalau diorang pergi merakam kat mana tempat pun, bukan semua benda yang dia nampak in real akan termasuk dalam kamera. Korang kena faham benda tu. Sebab benda ni terlalu halus. Sedangkan macam bila kita cuba untuk nak detect, dia guna alat tu pun, walaupun dia ada pun belum tentu dia termasuk. Sebab dia yang control kawasan sekitar kita. Maksudnya macam gelombang dia tu, aura dia tu yang membuatkan alat-alat kita ni detect ke tak kan. So macam gambar juga orang tu send kat aku kan, tapi gambar tu memang tak nampak apa-apa. Tak boleh nak cakap benda tu gangguan, ataupun dia bercakap halusinasi, ataupun dia berkomunikasi dengan sesuatu yang memang dia je nampak. Aku tak boleh nak cakap macam tu. Sekiranya awak menonton video ni, inilah penjelasan saya. Saya tak boleh nak jelaskan lebih lanjut. Cuma antara dua lah, kena pergi rawat lah benda ni. Penyakit, sebenarnya dia ada penyakit tau, penyakit kekeliruan ni. Aku tak boleh nak cakap lebih lanjut bab ni sebab aku tak berapa arif. Cuma apa yang dia tanya kat aku tu yang membuatkan aku rasa nak bercerita kisah aku tu, sebabnya ada orang yang lalui benda yang macam tu, dan sebenarnya dia okey, dia boleh borak macam biasa, tapi sebenarnya dia nampak benda tu dan dia rasa benda tu real. Dan ada juga orang, dia yang imajinasikan benda tu. Maksudnya macam aku macam aku sendiri, orang pernah kata kat aku berhalusinasi. Tapi bagi aku sendiri, halusinasi aku lain.
Kalau aku berhalusinasi, aku akan nampak benda yang indah. Aku macam imagine benda-benda yang happy. Contohnya macam tiba-tiba hujan keluar gula-gula daripada langit. Macam tu. Aku tak akan imagine sesuatu yang menyeramkan. Sebab tu, aku nak peringatkan kalau korang ada kenalan ataupun sesiapa je lah yang berdekatan dengan korang yang mengalami masalah macam tu. Macam kalau orang tua tu, kita tak heran lah orang tua bayi. Dia orang kan mudah nampak benda-benda macam tu. So kalau dia orang pelik-pelik tu semua, tak payahlah jadi benda tu satu benda yang serius. Sebab orang yang dah terlalu tua yang akan pergi, dia ada pandangan dia yang lain tau. Dan baby pun macam tu juga kan. Tapi beza pula dengan orang yang macam kita ni, macam umur-umur yang standard orang kata nampak sihat ni kan. Kalau korang nampak tiba-tiba dia bercakap dengan seseorang apa semua, jangan terus chop dia tak betul. Jangan terus chop dia, dia ni masalah mental. Pergi rawat dulu. Kadang-kadang ada orang juga yang busuk hati, yang jahat, yang kejam, yang tak ada hati perut ni, yang akan sihir seseorang untuk bagi dia tak betul. Sebab aku ada kenalan yang macam tu. Kena benda macam tu sebabkan dia sakit hati, dia tak puas hati dengan orang tu, dia bagi orang tu jadi tak betul. Sampai sudah tak betul. Korang kena pergi hospital dan korang juga kena rawat secara Islam. InsyaAllah kalau dengan izin Allah, tak mustahil benda tu boleh dirawat. Either dia berawat dekat traditional cara Islam ataupun merawat kat hospital. Kita tak tahu antara dua tu kan. Cuma jangan abaikan kalau ada orang persekitaran korang yang ada masalah macam tu. Dan tak semestinya juga orang yang kita nampak dia macam ada mental, betul-betul mental, dia betul-betul masalah mental. Dan aku tidak juga mengatakan orang yang ada masalah mental tu sebenarnya dia bukan masalah mental. Sebenarnya dia nampak hantu. Tak. Boleh jadi dia memang ada masalah mental. Sebab tu aku kata kena rawat dua bahagian. Pergi rawatan Islam, pergi rawatan hospital. Baru kita tahu apa masalah dia yang sebenarnya. So sampai di sini saja perkongsian aku. Sorry kalau agak bosan sikit sebab ini adalah penjelasan. Sebab aku dah kerap juga terima soalan-soalan macam ni. Sebab aku memang tak arif. Aku tak mahir bab-bab macam ni. Cuma pengalaman aku lah yang bolehkan aku share kat korang. Sikit sebanyak mungkin membantu. Kalau tak membantu, minta maaf sangat-sangat. Macam aku cakap lah, sebab aku tak banyak pengalaman sebegitu. So aku cerita ni satu je pengalaman. Sebenarnya aku tak nak cerita, tapi aku cerita juga. Dan sekiranya apa yang aku sampaikan ni tidak membantu korang, aku minta maaf. Ini hanya perkongsian yang aku lalui. Dan selebihnya kalau nak tahu lanjut tentang penyakit tu ke apa semua, korang boleh google sebab aku memang tak kaji bab ni. Aku share ni pun sekadar aku macam share, okay, sebab ada orang tanya kat aku, and then aku pun ada pengalaman macam tu, aku share. Tapi kalau aku tak ada pengalaman macam tu, orang share kat aku pun tak tiba-tiba aku nak cerita, orang ni share kat aku pengalaman macam ni, lepas tu habis kat situ. Dia macam tak membantu mana. So aku cerita ni berdasarkan ada orang tu share berkaitan, ada kisah dengan aku juga, aku akan share kat sini lah. So sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perjalanan aku ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan terletak pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.